آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah kita pagi ini adalah daripada Seranggu Gemit Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad dengan tajuk pengajian kita hari ini, keranamu diturunkan ayat Al-Quran. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustazah untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para salihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat. Tidak lupa juga kepada keluarga kita yang berada di Palestin yang tengah berjuang mempertahankan negara mereka, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah dengan segala hormatnya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bonda Rosniati yang menjemput Ustazah daripada Gema Nur Iman, dan kepada admin, kepada EJK yang bertugas, kepada sahabat-sahabat daripada Kongsi Tadabbur yang join bersama dengan Ustazah, dan kepada seluruh yang lain. Semoga kita berada dalam satu saf yang mana moga-moga akan dimasukkan ke syurga Allah bersama-sama insya-Allah. Ya, ala kulli hal, insya-Allah pada kali ini atas ruang yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Ustazah, insya-Allah Ustazah akan bawa iaitu asbab keranamu wanita, keranamu ayat Al-Quran diturunkan. Jadi betapa berbahagianya mereka, sama ada baik ataupun buruk asbab, tetapi Allah memuliakan mereka jika kerana itu adalah menjadikan dia dimuliakan, dan kalaulah kerana dia itu adalah jahat lalu Allah menyebut namanya, menunjukkan Allah buat satu penghinaan, kan? Jadi kerana mereka lalu Allah turunkan ayat Al-Quran ini. Seronok tak kita kalau orang selalu sebut nama kita? Suka tak? Tapi kalau orang sebut nama kita yang benda yang tak elok, kita mesti tak suka, kan? Kan? Tapi kalau orang sebut nama kita yang elok-elok, mesti tak seronoknya. Nama kita selalu disebut. Walaupun kita tak suruh disebut. Bayangkan semua orang membaca Al-Quran, lalu kisahnya sentiasa disebut-sebut, dibaca-baca oleh semua orang. Kisah Allahu Akbar. Tapi ada orang yang Allah sebut namanya, menunjukkan penghinaan kepadanya. Betapa jahatnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah sebut, maknanya orang tu
baik memang sebaik-baiknya. Tapi kalau orang tu jahat, orang tu adalah sejahat-jahatnya. Allahu Akbar. Ada dalam Quran, buat pengetahuan sahabat-sahabat semua, ada orang yang direct Allah sebut nama dia. Tapi ada orang yang Allah tak sebut direct nama dia. Tapi kita tahu melalui asbabun nuzul. Kan? Sehingga kan memuliakan diri dia untuk Allah ambil pengiktibaran kita cuba buat perangai seperti dia. Yang Allah nak highlight bukan diri dia, tapi Allah nak highlightkan adalah akhlak dia. Subhanallah. Tapi ada insan yang Allah highlightkan direct, iaitulah nama dia sendiri. Subhanallah, subhanallah. Ala kulli hal, mungkin terlalu banyak nama-nama asbabun nuzul yang berkaitan dengan wanita yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Kan? Jadi di sini Ustazah mengambil beberapa, kalau kita tengok dalam buku untuk rujukan sahabat-sahabat, manalah tahu takut-takut Ustazah silap kan. Sahabat-sahabat boleh buat rujukan melalui Al-Quranul Karim, iaitu Amazing. Okay, buku Al-Quranul Karim yang daripada karya Bestari tentang buku Amazing Quran. Dan sebelum Ustazah nak memulakan, Ustazah nak memohon ampun dan maaf daripada sahabat-sahabat daripada kongsi tadabbur. Sebab pagi tadi Ustazah tak buat. Malam tadi pun Ustazah tak masuk. Ustazah sebenarnya tak tahulah nak sebut macam mana, nak kata sakit. Memang badan Ustazah semuanya sakit. Ustazah pun tak tahu sebabnya dah dicek kan tak. Okay, tapi tak ada sakit. Tapi memang sesakit-sakitnya kulit-kulit badan Ustazah ni. Jadi dengan sebab tu Ustazah cubalah malam tadi pergi nak urut kaki. Jadi Ustazah balik lambat dalam 2.30 sampai rumah. Jadi Ustazah dah lambatlah sikit. Tu Ustazah rasa tak daya untuk bangun. Bangun untuk tahajud je. Lepas tu Ustazah tak mampu untuk buat kelas. Jadi minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah moga-moga Ustazah tahu pagi ni kita ada kelas. InsyaAllah Ustazah gunakan ruang dan masa untuk alang-alang kita sebut Allah susun. Pagi ni kita bersama dengan Gema Nur Iman. Terima kasih Gema Nur Iman sebagai satu penyelamat kan. Okay, syukur-syukurnya ada kuliah yang telah tersusun oleh Allah Azza wa Jalla untuk Ustazah. Okay. Hari ini Ustazah nak masuk iaitu tentang asbabun nuzul daripada ayat surah yang ke-60 ayat yang ke-8. Cuba teka surah yang ke-60 surah apa? Cepat, siapa boleh dapat cepat? Mesti duduk mencari dulu kan. Susah sebenarnya ni. Sebut 60, surah yang ke berapa? Surah apakah yang ke-60? Betapa lemah ya Ustazah, tak kata korang, Ustazah kata Ustazah ni lah. Betapa lemahnya kita dengan Quran. Kata mulut pandai, bukan main lagi pandai bercakapnya. Mengatakan bahawa kita kena dekat dengan Quran, kita kena sayang Quran. Ustazah tak kata korang ni, kata Ustazah ni. Okey. Tapi sebut nama-nama surah dalam Quran pun tak lepas. Mana mungkinlah kita boleh kata kita sayang seseorang tapi kita tak tahu nama dia. Kita tak tahu ada anak dia berapa orang, siapa suami dia, dia tinggal di mana. Betul tak ni? Kalau kita kata kita rapat dengan dia, kita sayang kat dia, mesti sekurang-kurangnya orang tanya tentang dia, kita boleh jawab. Ya, admin kata surah Al-Mumtahanah. Okay, tengok dalam Quran kan memang tahu. Memang ingat ni. Kalau ingat Ustazah respect betul. Okey, subhanallah. Tak ingat je dah. Okey, subhanallah, betul. Kita sama Jadi rasa terpukul, terinspirasi sebenarnya untuk ya Allah lemahnya aku sebut nama nombor je aku sebut tapi tak ingat nama dia. Jadi lebih kurang macam ni lah. Kalau kita tanya orang, ni anak keberapa? Anak kelima. Siapa nama anak kelima? Entahlah. Siapa? Nanti Ijat nak ingat semula. Nak tanya. Ya Allah. Menunjukkan bahawa kita tak prihatin. Biarlah kita terasa deep. Mula-mula sekali kita nak start kelas ni. Deepnya iaitu kita tak tahu nama-nama surah dalam Al-Quran. Okey, surah Al-Mumtahanah ayat 8. Okay, apakah makna mumtahanah dulu? Mumtahanah ini adalah daripada kalimat mihnah.
Tidak. Mihnah itu adalah ujian. Yang berlaku dekat Gaza hari ini adalah mihnah. Dalam perjuangan apabila dah sampai pada tahap mihnah itu, iaitu sampai tahap qital, itulah peperangan. Okay. Kita baca pada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang berlaku adil. Nampak daripada ayat ni macam tak ada siapa-siapa pun kan. Tapi disebut kat sini Allah tidak melarang kamu. Jadi bermakna bila disebut kamu, dia adalah orang dari kalangan kamu sendiri. Jadi asbabun nuzul ayat ni tengok Allah tutup sebabnya kerana seorang, tapi Allah guna untuk ramai. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk Allah mengambil pengajaran kepada kita. Tapi asbab dia kepada siapa? Asma binti Abu Bakar. Siapakah asbab yang menyebabkan Allah muliakan dia kerana kes ini? Iaitu ialah Asma binti Abu Bakar. Masa sebelum turun ayat ini, datanglah ibu kepada Asma. Sebabnya Abu Bakar ini pada masa dulu dia telah mentalakkan iaitu isteri beliau, iaitu yang kita sebut mak kepada Asma, namanya Qatilah kan, sebab dia memilih tidak beriman ataupun dengan bahasa lain dia tidak mahu masuk Islam lah. Tidak. Jadi apabila dengan sebab itu terputuslah hubungan di antara suami dan isteri kerana perkahwinan. Jadi pada masa tu mak dia ni datang nak jumpa dengan Asma binti Abu Bakar. Nak jumpa dengan Asma. Asma ni mukmin. Jadi apabila dia datang dia bawa makanan. Dia itu daging biawak kan. Lepas tu dia kata Asma tak boleh terima, dia kata, dan Asma tak ajak pun mak dia masuk dalam rumah. Sebab apa? Sebab takut. Sebabnya dah jelas dalam ayat itu sebelum daripada ini Allah sebut la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu ambil musuhku dan musuh kamu sebagai teman rapat. Jadi dengan sebab itu Asma ni takut. Sebab tu kita sebut ni namanya ujian daripada Allah. Apabila datang sesuatu kes, dia namanya ujian. Allah nak menduga kepada Asma binti Abu Bakar bahawa siapa yang lebih dia pilih. Adakah dia lebih memilih iman daripada hati dan perasaan dia kepada kaum kerabat. Dalam Islam nak bagi tahu kepada kita bahawa hubungan agama lebih akrab daripada hubungan darah. Kita terbalik kan, sayang kepada keturunan, hubungan darah lebih daripada agama. Sebab tu kita tak bagi salam kepada orang sesama Islam. Kita rasa macam pelik kalau kita bagi salam kepada orang sesama Islam. Assalamualaikum. Dia kena awak ke? Kita tanya. Betul tak ni? Pantang orang bagi salam kat kita. Lalu-lalu bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mesti kawan kita sebelah tanya. Dia kenal awak ke? Saya tak kenal dia. Tak, saya tak kenal. Jadi macam benda yang pelik. Padahal itulah yang dianjurkan oleh Islam. Bahawa kita meletakkan bahawa hubungan agama adalah lebih mulia daripada hubungan adik-beradik ataupun hubungan darah. Jadi apabila benda tu berlaku kepada Asma binti Abu Bakar, Asma takut.
Takut-takut nanti kan dia bersekongkol dengan orang-orang yang musyrik walaupun orang itu adalah ibu dia sendiri. Lalu dengan sebab itu turunlah ayat ini yang bagi tahu kepada asbab asma tapi undang-undang syariat untuk kita. Sebab tu dia kata kamu, kan tak? Maknanya untuk ramai. Padahal asma dalam bahasa Arab mesti kalau kita kata tuju kepada asma semata-mata mesti dia sebut la yanhaki. Ka untuk lelaki, ki untuk perempuan. Tapi diguna kum, kamu semua. Jadi bermakna kerana asma seorang jadi memberikan undang-undang untuk semua orang Islam. Mulia tak mulianya asbab itu. Lalu dia Abu Bakar pun kata apabila turun ayat, dia kata Allah tidak melarang kamu berhubungan, kamu buat baik dengan orang yang tidak memerangi kamu dalam agama. Sebab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk orang masuk agama. Dia nak masuk agama mana, itu hak dia. Dan kita tidak boleh membenci dia kerana agama. Tetapi kita hendaklah sentiasa berdoa kepada dia supaya Allah buka pintu hidayah untuk dia memilih Islam. Dia berbeza. Tapi kepada orang yang musyrik ini, kamu kena berhati-hati. Okay. Tak boleh ambil yang kita sebut musuh ini adalah orang yang memerangi kamu. Orang yang tak perangi kamu, dia bukan musuh kamu. Tapi kita panggil dia kafir zimmi, kafir di bawah naungan Islam. Kafir yang boleh kita berbaik-baiklah dengan dia. Okay? Tapi kena hati-hati juga. Jadi dengan sebab itu Abu Bakar kata kat dia, okey sekarang bawa mak kamu tu masuk. Terima dan boleh menerima sebab masa Asma nak mak dia sampai, dia suruh pergi tanya, kan? Pergi tanya kepada Aisyah. Lepas tu suruh Aisyah pergi tanya Rasulullah. Macam mana ni mak aku datang ni? Cuba kamu tanya Rasulullah. Boleh tak mak aku nak masuk? Tapi sebelum dia tanya tu, dia tak bagi dulu masuk. Bermakna inilah akhlak orang yang beriman. Bertanya dulu sebelum bertindak. Kita buat dulu baru tanya. Betul tak ni? Cuba jujur, Ustazah katalah kalau kita hari ni, kalau mak kita datang masuk-masuk dulu. Nanti saya tanya Rasulullah lah, boleh masuk ke tak boleh masuk. Tapi buat dulu. Takkan nak duduk kat luar panas tu, tak apa masuk dulu. Kan? Jauh sangat. Beza kita dengan akhlak orang-orang yang as-sabiqun. Orang-orang yang sebelum daripada kita. Orang sebelum kita takut nak bertindak. Sebab tu dia suruh, Aisyah kamu pergi tanya dulu. Selagi Rasulullah tak bagi jawapan, ibu aku tidak akan aku benarkan masuk ke dalam rumah. Aku lebih sayang agama daripada darah daging. Okay. Lalu Nabi pun sebut, Nabi kata, boleh beritahu kepada Asma. Dia kata, terimalah pemberian ibu dia, izinkan dia masuk. Lalu Allah pun turunlah ayat ini. Maknanya Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu. Sebab dia datang bukan untuk bermusuh dengan kamu, dia datang untuk baik-baik je. Tak salah pun. Okey, sekarang kita tengok daripada ayat ini, kan. Kita tengok bahawa Allah suruh kita bermuamalah, kita sebut, dengan orang-orang yang bukan Islam. Contoh kita tengok kepada Nabi SAW. Nabi bermuamalah tak dengan orang Yahudi? Kita hari ni sebut Yahudi, benci, sakit hati, geram, betul Ya, tapi kita tengok Nabi bermuamalah. Nabi memerangi Yahudi bukan kerana dia namanya Yahudi. Nabi memerangi Yahudi bukan sebab dia bukan memeluk Islam, bukan. Sebab Yahudi tu maknanya bangsa Tapi Nabi memerangi Yahudi apabila dia memerangi Islam. Apabila dia belot tentang perjanjian. Bayangkan kalau orang Yahudi tidak mengikuti janji pun seperti itu Nabi buat kepada dia. Apatah lagi orang Islam yang tidak menepati janji. Kan? Sebab tu janji ni antara tanda-tanda orang munafik. Jadi oleh sebab itu subhanallah betapa baiknya Nabi sampai pernah berhutang dengan orang Yahudi. Kan? Maksudnya Nabi memang baiklah. Dengan orang Yahudi pun tak ada masalah pun.
asalnya orang tu buat baik dengan kita. Jadi oleh sebab itu cuba kita tunding, kita tengok cerita ini untuk kita relate dengan situasi hari ini, situasi kita pada hari ini. Kalau orang tu hanya kerana dia fahaman berbeza dengan kita, mungkin dia tu free hair, mungkin dia tu perangai dia macam-macam lah, kan tak? Jadi Nabi suruh tak kita berkawan dengan dia? Suruh. Manalah tahu dengan sebab kawan itu Allah membuka pintu hati dia melihat bahawa ya Allah baiknya orang Islam ini. Kan? Baiknya orang yang berpegang teguh kepada agama. Lihatlah pada hari ini bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang yang Amerika, orang-orang yang non-Muslim pada hari ini melihat ya Allah indahnya akhlak yang ditunjukkan oleh tentera-tentera Al-Qassam dalam melayan orang-orang yang dia tawan. Kan? Ada dia buat macam-macam dia buat kat orang Islam. Dengan sepaknya, dengan pukulnya, masih dia tawan. Tak, diiring elok-elok. Kan? Padahal orang tu telah membunuh orang-orang Islam. Tapi layan kepada tawanan ini sama sahaja. Makan apa yang dia makan. Bayangkan. Letak tempat yang selesa sebagaimana bahkan orang Islam pun tak selesa itu. Tapi letak dia dalam keadaan baik. Layan sungguh-sungguh. Sehingga kan dia rasa bahawa benarlah inilah dia Islam yang mengajar akhlak yang sangat tinggi. Dan benar-benar orang yang sangat dekat dengan Nabi di hari akhirat kelak adalah orang yang akhlaknya baik. Bukan diukur subjek dia tinggi, periksa dia bagus, kan? Bukan diukur daripada fizikalnya cantik, bukan diukur dari segi akademik, tetapi yang menjadi kayu ukur dalam Islam adalah akhlak. Innama bu'ithtu liutammimma makarimal akhlak. Bayangkan. Jadi dengan sebab itu kita hari ini kena tunjukkan akhlak terbaik. Kadang-kadang kita ni sendiri buat akhlak yang tak baik kan. Ustazah tak kata korang, ustazah kata kat ustazah lah juga. Contohnya, mungkin ustazah lah silap juga kan. Malam tadi apabila ada salah seorang daripada pelajar pondok kan, tempat mak ustazah. Dia kata dia nak pergi ambil tukang urut ni, tukang urut kaki. Dia kata ustazah nak mari datanglah. Okey, dia bagi tahu mak. Sebab ustazah tu sakit sangat kaki ni. Mungkin sebab ustazah ni gemuk dulu sekarang tak pernah segemuk ini. Kan tak? Tapi sekarang ni dengan ujian gemuk ni Allah nak suruh ustazah kurang makan ni supaya menghargai, merasai derita orang-orang Gaza lah kot. Kan tak? Kita pun mengambil satu hikmah. Apa sebab? Mesti ada sebab. Kan tak? Nak kata terlalu makan banyak, rasa macamnya tidak kan. Nak kata tidurnya banyak, wallahu alam lah. Kan tak? Orang yang duduk depan mata kita tak tahulah tidur banyak ke kita, rehat banyak ke kita, wallahu alam kan. Tapi apabila Allah uji mesti ada sebabnya, tak mungkin saja-saja. Jadi akhlak yang ustazah nak sebut apa dia? Salah ustazah bila ustazah pergi dah tengah malam. Kan? Sebabnya dia nak dapat keputusan betul ke dia dah ambil apa semua, baru ustazah nak tolak baharan jauh. Jadi apabila ustazah nak pergi tu suami tak ada kat rumah, ustazah call, boleh tak nak pergi? Pergi je lah. Dia kata tapi lepas tu suami call balik. Dia kata apa dia? Boleh ke masuk? Dah pukul 10 ni. Kalau pukul 10 malam, undang-undang dekat pondok bahawa pintu pagar akan tutup. Takut menunjukkan bahawa akhlak yang tidak cantik. Maknanya kita ni rosak pada pandangan mata pemilik pondok tersebut. Jangan buat pondok itu macam rumah kita, ikut suka kita boleh masuk bila-bila masa. Jadi betul yang suami ustazah tegur ustazah itu memang betul. Betul dia berkata, kalau kita ada pondok, ada pelajar kita buat macam tu, apa perasaan kita? Apa-apa yang berlaku dalam pondok, kita tak tahu. Okey, bila masa dia tak maklum pun pada saya, itu kita tak tahu lagi. Kalau tak jadi apa-apa, alhamdulillah. Kalau jadi apa-apa, kan? Saya tak tahu pun dia masuk dalam ni. Okey, contohnya berlakulah kes kematian. Okey tak? Okey. Tiba-tiba mati dekat pondok, contohnya kan. Mesti kata, bila dia datang saya tak tahu pun. Mesti akan mencemarkan.
Jadi dengan sebab itu yang kita sebut, ya Allah nak tegur ustazah. Okay. Akhlak itu perlu untuk dijaga. Jangan bertindak hanya mengikut kepada impian, perasaan dan hawa nafsu. Ustazah tak ambil contoh pada orang lain. Untuk apa ustazah untuk ustazah melihat, ya kuliah adalah proses Allah nak menegur kepada diri ustazah. Okay. Jelas apa yang dapat kita belajar daripada ayat yang ke-8 ini? Berbuat baik dengan orang yang datang kepada kita bukan niat untuk memerangi kita. Selagi dia tunjuk elok, kita layanlah dengan baik. Tetapi sekali dia menunjukkan permusuhan dengan kita, Allah ajar kepada kita. Okay, apa dia? Pada, kalau tengok dalam surah Al-Mumtahanah, tidak, Allah sebut dia sebut kat sini daripada ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah tidak qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Jadi inilah dia orang yang perlu untuk kita perangi. Okay, subhanallah. Orang yang telah mengeluarkan kamu dengan niat dia memang nak halau kamu, memang dia nak menguasai. Okay, Allahu Akbar. Okay, boleh dapat ilmu daripada yang pertama, kita ambil daripada yang kedua. Daripada ayat 111. Cuba teka, surah apa? Paling senang ni, surah ada 114. Surah 111, jangan tengok Quran. Siapa nak jawab? Terus, buka mic. Lambat. Tik. Lambat kan? Okey. Masuk ustazah. Al-Masad. Betul kan? Okey. Jadi kita tengok pada surah Al-Masad. Kalau tadi tentang Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar tu kira orang mulia kan? Walaupun tidak disebut nama dia. Tapi sekarang dalam surah Al-Masad, Allah jelas-jelas sebut nama orang tu. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Pagi ni kita berbincang tentang nama wanita je. Tak ada isu dia adalah wanita yang kerananya diturunkan Al-Quran. Wanita okay. Wa mra'atuhu pada ayat keempat dan wanitanya dan perempuannya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, iaitu maksudnya dia adalah penyebar fitnah. Okey. Okay. Fi jidiha hablum mim masad. Pada lehernya terdapat sejenis tali daripada sabut yang dipintal. Okay. Jadi dekat sini dia cerita tentang siapa? Wa mra'atuhu, isteri kepada Abu Lahab. Kan? Iaitulah namanya Ummu Jamil. Jadi kalaulah sahabat-sahabat tengok kepada isteri dia, apa yang Allah nak kaitkan? Iaitu dia tak sebut. Pertama, apabila disebut tentang wa mra'atuhu, dia tak sebut wa zawjuhu, pasangannya. Dia tak guna zauj. Sebab azwaj ini adalah untuk Allah gelarkan kepada ahli syurga. Untuk pasangan-pasangannya itu dia akan berada di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi takut risau juga kalau Allah tak guna namanya kita dengan pasangan kita itu adalah zauj, pasangan, takut-takut kita hanya sekadar imra'ah kan. Okay. Jadi nombor 1 dulu kita tengok kenapa Allah tak sebut nama dia? Nama dia adalah Ummu Jamil okay. Tapi dia sebut wa mra'atuhu, menunjukkan kepada kita perangai orang yang macam ni ramai tak?
perangai orang macam ni. Perangai macam isteri Abu Lahab. Okey. Jadi kalau dah tahu Abu Lahab tu memang dah terkenal, dah memang jahat Abu Lahab tu. Okey, tetapi isunya kalau isteri itu adalah yang mengapi-apikan kemarahan suami. Tanggungjawab kita kena didik suami biar dia jadi baik. Bukannya mendorong suami supaya dia kekal jadi jahat. Tu. Jadi kutukan ini kepada isteri Abu Lahab, yang mana kalau kita tengok gelaran kepada Abu Lahab itu, walaupun namanya adalah Ummu Jamil, ibu cantik, ratu cantik, walaupun namanya, walaupun fizikalnya cantik, tetapi di sisi Allah tiada nilai. Hari ni orang duk sibuk sangat nak muka comel, kan? So nak tunjuk ke orang masa kahwin pasangan dia comel, bagai pinang dibelah dua. Okey, Allah kata tak ada nilai pun pada fizikalnya cantik, tetapi kedua-duanya menjadi musuh kepada agama. Kan persoalan kita tanya, kita dengan pasangan kita sama-sama menjadi orang yang berjuang untuk agama ataupun sebagai musuh agama? Nak bawa pada kita, tak ada nilai kecantikan tu. Walaupun semua orang puja-puja. Jadi logik kan tak? Abu Lahab ni gelaran kepada siapa? Abu Lahab ini adalah gelaran, maksudnya dia kata ayah yang menyala-nyala. Abu tu ayah kan. Lahab itu namanya menyala-nyala. Menyala tu maknanya muka comel. Kira wajah dia merah. Tak? Kalau dia marah kan, muka dia merah macam udang kena bakar tu. Tu. Jadi sebab dia putih. Apabila orang putih ni kan, muka dia senanglah nampak menyala-nyala kemarahan dia tu daripada muka dia. Dan juga dia sebagai satu jolokan kepada lelaki handsome, lelaki comel lah. Okey dah. Jadi kita sebut bagai pinang dibelah dua lah. Suaminya handsome, isterinya cantik kan. Okey. Jadi Ummu Jamil ini kalau kita tengok dalam sejarah, dia kata dia adalah cucu kepada Umayyah, seorang yang terkenal di Mekah pada zaman dahulu. Dia merupakan adik kepada Abu Sufyan, salah seorang pemimpin Mekah pada masa itu. Jadi dia adalah daripada keturunan pembesar. Dia amat berbangga dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi dia akan menunjuk kelebihannya. Tambahan pula dia berkahwin dengan Abu Lahab, juga seorang yang terkenal. Mereka ini adalah pasangan yang dipandang tinggi dalam masyarakat pada masa itu. Sebab itu dia letak gelaran Abu Lahab dan Ummu Jamil. Tidak. Dan dikatakan pula, dia kata Ummu Jamil ni dia ada memakai rantai yang mahal. Jadi kalau bila rantai dia memang sengaja, bukan dia letak dalam baju, dia sengaja letak kat luar. Jadi rantai tu buat panjang, lepas tu nunjuk kat orang. Pada hari ni rantai pengantin orang panggil. Kan ada tak rantai pengantin? Lelaki pun pakai rantai pengantin sekarang ni, perempuan pun pakai rantai pengantin. Dia bukan pakai dalam tudung, dia pakai kat luar tudung. Betul kan? Rantai ni. Jadi ingat, kalau ingat nampak rantai tu, nampaklah Ummu Jamil tu. Kan? Jadi Ummu Jamil dia pakai rantai yang mahal, lalu didedahkan khalayak ramai. Kalau dia ternampak sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan pegang rantai dia dan dia bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza, dia sanggup untuk gadaikan rantai dia untuk menjatuhkan Nabi. Begitulah dia marah sampai sanggup untuk menggadaikan rantai kesayangan dia. Tapi untuk umat Islam, apabila dipanggil sebagai panggilan jihad, bayangkan orang-orang Islam khususnya wanita-wanita Ansar akan melucutkan semua barang-barang kemas untuk diinfakkan ke jalan agama. Kita pada hari ini setelah melihat apa yang berlaku dekat Gaza, nak tanya, kita dah gadai ke rantai-rantai gelang-gelang kita untuk agama ini? Ya Allah, setakat nak keluar duit dalam dompet bolehlah Ustazah. Kan tak? Setakat nak keluar transfer sikit-sikit setiap hari, RM1 sehari ke untuk Gaza, bolehlah secara online. Kan tak? Tapi kalau nak suruh lucukkan rantai, gelang, subang, tu minta maaf lagi lah. Tak, belum lagi.
Tidak. Sebab tu jihad fi sabilillah ini dia adalah satu jihad yang bermula dengan perjuangan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu dulu. Kalau tidak, dia tak boleh nak pergi medan perang. Sebab otak dia masih memikir tentang dunia. Otak dia masih memikir tentang sesuatu yang lain. Sebab tu apabila nak pergi jihad, dia telah meninggalkan, dia telah membuangkan dalam hati dia harta benda, rumah-rumah, anak-anak, pasangan, harta kekayaan, kerja, rehat, makan, semua dia tolak tepi dah. Baru dia boleh pergi ke medan jihad. Sebab kalau tidak dia akan duduk, bilalah nak balik ni, rindu dah keluarga, dia akan jadi macam tu. Subhanallah. Tapi igawan kepada orang-orang yang pergi berjuang apa dia? Dia tak pemikirkan bila dia nak balik. Tapi ya Allah, aku mesti dapatkan jihad syahid ini. Aku mesti dapat. Kerana dengan syahid, aku dapat memberikan syafaat kepada ahli keluarga aku. Itu yang dia plan. Dia nak jumpa balik ahli keluarganya di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia memburu syahid. Dia nak duduk bersama dengan Nabi. Dia duduk nampak dalam otak dia, ya Allah banyaknya dosa aku, wahai Allah. Kerana dosa aku banyak, aku perlu memburu syahid. Aku wajib memburu syahid yang telah ada di hadapan mata aku. Untuk aku bebaskan daripada semua dosa-dosa. Apabila Allah sebut, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhir. Itulah jaminan daripada Allah. Apabila kamu terpilih untuk berada, Allah dah pilih kamu, Allah dah buka jalan untuk kamu dapat syahid, itu tandanya bahawa Allah sedang melambai-lambai kepada kamu untuk diampunkan semua dosa-dosa kamu. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau orang dalam setiap kali dia melihat satu jihad, tak kiralah jihad perang, jihad bagi makan orang, jihad mengutamakan hak orang, apapun jihad yang Allah tak tampil, Allah datang kepada kita, semuanya adalah proses Allah nak ampunkan dosa. Okay. Jadi dia mengajar untuk kita bersabar, dan melihat mana yang perlu dilayan dan mana yang tidak perlu dilayan. Kita tengok sekejap. Jadi Ummu Jamil ni dia kata dia pernah mengutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran mudhammam yang terkutuk. Nama Nabi kita adalah Muhammad tapi dia gelar. Orang panggil gelar lah. Kalau kata anak orang panggil gelar. Okey, nama dia comel, panggil dia botak contohnya. Kan? Panggil nama pelik-pelik ke tak? Jadi apabila dia panggil dengan nama ni, dia ubah sehingga dia mengarang syair tentang nama mudhammam ini. Dia sungguh marah selepas turunnya surah apabila Allah turun ayat wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Orang beriman kalau turun ayat ataupun ada orang cerita tentang dia, keburukan dia akan bertaubat. Itu tanda orang beriman. Tapi tanda orang yang kufur, semakin orang sebut tentang keburukan dia, dia semakin sakit hati. Semakin dia berdendam. Itu tandanya, itu adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang kufur. Kita hak mana satu? Apabila ada orang marah dekat kita menjadi dendam ke? Kita jadi memaafkan. Kalau kita boleh memaafkan orang di saat hati kita sakit itu, sebab orang yang tanda-tanda ahli syurga ialah al-kadhimin al-ghaib, iaitu orang yang menahan marah. Orang yang memberi maaf. Itu tanda sengaja Allah bagi ada orang yang buat sakit hati kita sebab Allah nak pilih kita jadi ahli syurga. Tapi agak-agaknya datang tak ilmu tu masa kita tengah marah? Tak datang kan? Rasa sakit hati je. Sebab tu kita tengok ahli syurga ini, dia macam kita tengok ayat yang pertama, ayat daripada surah Al-Mumtahanah. Bertindak ke tak? Bertanya dulu sebelum bertindak. Bukan bertindak dulu baru bertanya. Jadi begitulah orang Islam, dia apabila dia bertindak dia akan menyesal. Jadi lebih baik dia tidak buat jahat dulu. Kalau terbuat jahat dia akan minta ampun.
Ya Allah ya Rahman. Banyaknya kita nak relate pada diri kita. Cerita dia hanyalah asbab dia kepada Ummu Jamil, tapi perangai tu tetap ada. Perangai apa? Perangai dendam. Perangai sakit hati. Sampai dia pun buat syair dengan apa yang kelebihan yang dia ada untuk lebih menjatuhkan, dan tujuan dia buat itu adalah untuk dia cerita pada orang betapa sakitnya hati dia supaya orang akan bersimpati, orang akan rasa bahawa dia berada di pihak yang betul. Sebab Nabi tak pandai bersyair. Jadi akhirnya apabila dia buat cerita macam tu, dia buat syair, bila dia memberitahu kepada Nabi tentang hal itu, Nabi jawab apa? Tak perlu kisah. Kerana yang dikutuk itu adalah Mudhammam, bukannya dikutuk tu Muhammad. Bayangkan, biarlah dia nak kata apa pun. Dia tengok dia kata, biarlah dia bukan kata kat Muhammad kan, dia kata kat Mudhammam. Ya Allah, kita boleh tiru perangai Nabi ni. Kalau kata kat Aisyah. Tu dia kata kat Aisyah tu. Tak, aku kata tu tu. Si pendek itu. Padahal kita tahu yang dituju tu ayat tu kat kita. Tu sakit hati tak? Sakit hati. Sekarang kita kena belajar untuk mengubah. Macam Nabi jawab. Tak apa. Apa nak kisahnya? Dia bukan kata kat aku, dia kata kat Mudhammam. Ini mengajar kepada kita untuk bersabar dan belajar melihat mana yang perlu dilayan dan mana yang tak perlu dilayan. Kalau anjing menyalak, adakah bijak kalau kita menyalak kepada anjing tersebut? Hari ni kita pelik tak? Apabila kucing miau, kita pun jawab miau. Nak tanya, kita sama dengan kucing ke? Kan apabila anjing menyalak, kita pun buat kepada anjing. Maknanya kita sama dengan anjing. Kan? Jadi ini mengajar kepada kita, bijak ke kalau kita menyalak kepada anjing apabila anjing itu menyalak kepada kita. Oleh itu, kalau apa yang mengarut tentang kita, tak perlulah kita balas dengan mengarut semula. Buang masa, buat malu je. Kita suruh menyalak tu apabila kita nak tahu, nak ajar budak macam mana bunyi kata, dia pun sebut macam mana bunyi ayam, kita boleh sebutlah. Tapi bukan bermakna bila kita tahu bunyi ayam itu, bunyi ayam macam mana, tok 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 tok, kan tak? Kuk karet kuk tak? Okay. Kalau kita tahu ayam tu bunyi macam tu, adakah apabila kita bunyi ayam berkukuk pagi-pagi, kita pun kukuk juga. Kuk karet kuk. Agak-agaknya apalah orang kata kita kan. Kita kata kita nak balas balik ayam tu bunyi. Jalan pula, ni sekarang kan musim hujan, bunyi katak wong-wong kan tak? Bunyi kan. Kita pun jawab balik, katak mesti gelak kat kita kan. Yelah, siapa tak gelak, dia kata, manusia jenis apalah, dia kata. Kan? Aku sebut ong-ong, aku zikir. Aku, bukan maknanya aku menyebut saja-saja, itu bahasa aku untuk berzikir. Tapi apakah kamu apabila sebut ong-ong tu kamu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak. Jadi rugi je. Buang masa je. Tetapi ini membuang masa saja, mereka memang hendak melihat bagaimana kita melompat dan melatah. Maka orang Islam hendaklah belajar tentang perkara ini. Kalau hendak berbincang dengan baik, barulah kita layan mereka dengan baik. Kalau mereka hendak lawan dan menggunakan kata-kata kesat dan bodoh, tak perlu dilayan. Kan pernah berlaku kepada Aisyah kan. Pernah seorang Badui datang kepada Nabi SAW, dia kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kata kepada Nabi SAW. Maknanya dia datang-datang, dia caci-caci Nabi. Bayangkan? Aisyah punya sakitnya hati. Nabi pun keluar. Nabi keluar jumpa dia. Waalaikumsalam. Nabi jawab. Waalaikumsalam. Aisyah pun jawab. Waalaikumsalam. Nabi jawab wa'alaika. Nabi jawab macam tu. Tapi keluar Aisyah. Aisyah kata waalaikumsalam. Nabi kata dah. Nabi kata cukup. Ya Rasulullah, kamu dengar tak dia cakap apa? Dia jawab Assalamualaikum. Saya hanya balas waalaikumsalam je. Saya tak lebih-lebih pun. Aisyah menjawab. Tak, saya dah jawab. Dia bagi tadi kepada saya kan, bukan kepada kamu kan. Jadi saya dah jawab dah. Kamu jawab macam mana? Waalaikum. Cukuplah. Mana boleh? Dia kata. Nabi kata inilah dia akhlak kita.
Apabila orang datang dengan buruk, kalau dia datang dengan niat baik, dia dapat kebaikan. Kalau dia datang dengan niat buruk, dia dapat keburukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang kita sebut namanya akhlak. Kan? Akhlak. Bagaimana Nabi belajar untuk bersabar. Okey, mansiah. Okey, tak apa. Okey. Jadi kalimat yang digunakan dalam ayat ini adalah imra'ah, selain daripada imra'ah yang kita kata zauj. Okey. Kedua-dua ini digunakan dalam Al-Quran, sekejap guna zauj, sekejap guna imra'ah. Contohnya kita sebut isteri Fir'aun, dia guna imra'ah. Isteri Nabi Zakaria juga gunakan imra'ah. Okey, juga Ummu Jamil. Apa beza kedua-duanya? Pertama, jika kita hendaklah tahu yang digunakan perkataan imra'ah tidak semestinya untuk yang buruk. Kerana isteri Fir'aun dan isteri Zakaria juga menggunakan kalimat yang sama. Kedua-duanya adalah isteri Fir'aun dengan isteri Zakaria adalah orang baik. Jadi ada sebab tertentu kenapa ianya digunakan dan tidak digunakan kalimat zauj. Okay? Bahasa Al-Quran adalah tepat dan tentu ada sebab yang hendak disampaikan dengan cara tersirat. Perkara itu tidak diketahui kalau setakat membaca terjemahan sahaja. Jadi objektif perkahwinan utama ada dua. Pertama adalah untuk meninggikan kebaikan dalam masyarakat dan untuk mendapatkan anak. Ini kerana cara untuk mendapatkan anak dengan sah antara satu perkahwinan. Kalau salah satu daripada dua perkara ini hilang atau tiada, maka Allah akan menggunakan imra'ah. Maknanya seakan-akan ketidaksempurnaan daripada matlamat sebuah perkahwinan. Okay? Sebab itu isteri Zakaria digunakan imra'ah sebab dia tak dapat anak daripada awalnya. Dia gunakan Asyah, isteri Fir'aun, sebab Asyah dengan Fir'aun, Asyah tidak menyokong perjuangan yang dibawa oleh suami dia. Sebab Asyah nak meninggikan kalimah Allah sedangkan suami dia untuk meruntuhkan agama Allah. Tapi kalau dua-dua dia tu juga adalah orang yang jahat, dalam Al-Quran akan menggunakan imra'ah. Wanita itu Ummu Jamil, dia menyokong untuk kita berkahwin adalah untuk sama-sama menjadi ahli syurga, tapi dia adalah saling-saling menjadi ahli neraka. Jadi sebab tu digunakan kalimah imra'ah. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unik kan? Al-Quran tak pernah silap dalam menggunakan perkataan. Kita je yang kena selongkar tentang apa rahsia di sebalik perkataan yang digunakan kepada dalam ayat Al-Quran. Jadi apabila contohnya Nabi Zakaria, sebelum dia dapat anak kita guna imra'ah, tapi lepas dia dapat anak barulah Allah guna kalimat zaujah. Tidak, zauj. Okay. Jadi kalau kita tengok imra'ah kepada Ummu Jamil, dia ada anak tapi tidak ada kebaikan padanya. Dia melakukan sesuatu yang buruk. Anak yang dia ada itu juga tidak menyebabkan kebaikan pada diri dia. Jadi sebab itu disebut tentang imra'ah. Okay. Kemudian kita tengok apabila Allah sebut, okay, tengok wamra'atuhu, okay, tuhu dan istrinya. Okay. Dia kata sayasla naran dzata lahab, akan dimasukkan ke dalam api neraka yang memiliki dzata lahab dan istrinya. Jadi disebut akan dimasukkan Abu Lahab ke dalam neraka. Jadi Abu Lahab akan dimasukkan ke neraka, begitu juga dengan isterinya. Maksud dia gitu. Jadi kalimat hamalata ini menunjukkan bahawa dari segi balaghah dan isterinya adalah pembawa api neraka. Digunakan baris atas tu dia kata hendak menunjukkan kemarahan. Maka kalimat, jangan bising kat tempat Umi. Nak dengar diam je. Okey? Jadi kerana hendak menunjukkan kemarahan, maka kalimat ini menunjukkan kemurkaan dan kebencian Allah kepada Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Dengan sebab itulah disebut hamalata. Okey, satu baris atas. Yang kedua sebab dia guna sabdu hamalata. Kalau kita nak marah sangat ataupun nak buat bersangatan, kita akan sebut sabdu. Contohnya orang Melayu kan, apabila dia bercakap manih dah.
Maksudnya dia tekankan kalimat kat tengah tu. Maknanya bukan setakat manis biasa tapi manis. Maknanya manis sungguh kan? Okey, kan betul tak cara sebut tu. Jadi sebab tu apabila kalimat ini diadakan sabdu di atas menunjukkan keterlampauan. Kan? Sebut kita tengok apabila disebut pula tentang kepanasan tu, api apabila kita letak kayu basah, api tu nyala kuat tak? Tak nyala kuat. Tapi hatab adalah kayu bakar, iaitu kayu yang kering. Apabila kayu kering, api dia cepat tak menjulang? Cepat. Jadi begitulah. Apabila dia buat kerja, Allah nak menyifatkan sifat Ummu Jamil ni, dia memang cepat sangat menyebarkan fitnah-fitnah ataupun membangkitkan semangat di kalangan orang untuk terus membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang awak panggil karakter, kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita. Ada orang suara dia tu apabila dia buat dia jenis diam, jadi dia jenis tak cerita. Jadi lambatlah, dia bukan jenis penyebar. Kan? Bukan maknanya bukan kelebihan dia. Tapi ada orang memang kelebihan dia kalau suruh dia beri tugas dalam bab penyebaran memang laju. Ni tugas dia. Jadi Ummu Jamil ni adalah kelebihan dia dalam bab penyebaran. Sebab dia orang terkenal. Jadi sekali dia cakap senang je orang dengar. Kan? Betul tak ni? Contohnya hari ni. Kita nak bagi tahu apa yang dia cakap senang orang nak dengar. Contohnya benda baik lah kan. Ustaz Wadi contohnya. Apa yang dia cakap kan orang cepat je viral kan. Ustaz Azhar Idrus cepat je orang viral. Apa kata Ustaz Asma Harun cepat je di viral. Betul tak ni? Berbeza dengan yang lain-lain. Contohnya kalau Ustazah viral, tak adalah laju sangat. Orang nak cerita kan. Nak compare-nya dari sudut penyebaran. Subhanallah. Jadi Allah nak cerita tentang karakter yang ada kepada Ummu Jamil. Yang mana status dia adalah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia itu kerana dia dah hina Nabi pada pandangan Islam terhadap diri dia adalah makhluk sehina-hina makhluk. Kalau orang yang Allah sebut nama dia contohnya Maryam, Asyah, Allah sebut nama dia dalam Quran dalam surah Tahrim. Dua-dua disebut nama dia kan. Kalau Asyah tak disebut nama dia direct tapi dia sebut isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun kan. Kalau Maryam memang disebut sendiri Maryam. Jadi martabatnya bahawa Maryam itu lebih tinggi martabatnya daripada Asyah. Sebab Asyah asbab kerana siapa ni? Asbab kerana Fir'aun, lalu dia dimuliakan kerana sabar berhadapan dengan Fir'aun. Tapi Maryam itu disebut nama dia sendiri, tak disebut isteri kepada siapa-siapa. Maknanya tak ada sangkut paut. Dialah wanita mulia. Jadi Ustazah nak lontarkan satu persoalan kepada sahabat-sahabat. Ada tak dalam hati ni, dalam hati kita duk baca Quran kan, keinginan dalam jiwa kita baca Quran, ya Allah teringinnya, ya Allah tolonglah ya Allah ketemukan aku dalam syurga nanti bersama dengan Maryam alaihi salam. Keturujaan nak jumpa dengan Maryam, Ustazah tanya berapa peratus sebelum Ustazah cerita ni? Ke tak terfikir pun? Saya duk fikir sebab kita ni orang Islam nak jumpa Fatimah, nak jumpa Khadijah, nak jumpa Nabi. Tapi keturujaan kita nak jumpa dengan Maryam alaihissalam bersama mana? 100% Ustazah nak sangat jumpa sebab dia sangat istimewa. 100%? Ya. Okay, Alhamdulillah, maknanya dalam doa kita memang selalu panjat, ya Allah aku teringin sangat nak jumpa orangnya, aku teringin sangat sebab dia adalah wanita syurga, wanita yang sangat mulia. Semulia-mulia wanita dalam Quran adalah Maryam. Orang lain ke tak terfikir pula. Tahlah Ustazah, saya pun tahu dia Kak Noran kata saya tak terlintas pula sebelum ni nak jumpa dengan Maryam. Tahu cerita dia baik. Kan kita macam tu, Ustazah tak kata Kak Ain, kadang-kadang kita pun sendiri macam tu. Kita tahu orang tu hebat, tapi keterujaan untuk berjumpa. Betul tak ni? Kita selalu orang forwardkan mesej kat kita kan.
mesej-mesej, apa ni, ceramah-ceramah kan. Keterujaan tu, ada orang keterujaan tu dia tinggi, jadi apabila dia jadi AJK masjid ataupun dia daripada NGO, aku nak jemput dia lah, aku nak tanyalah nombor telefon dia berapa, aku nak jemput dia di dalam tempat aku nak. Jadi keterujaan tu nak sebut. Tapi ada orang teruja dia setakat sampai tahap, ni ada ceramah, dekat ada, nak dekat bolehlah pergi. Maknanya tak apa teruja sangat kan. Ni Ustaz Wadi dia datang Terengganu contohnya, kita kata oh ya ke, tak apalah, kata jauh tak Terengganu daripada tempat kita. Maknanya tak tahu betul hujah sangat tu. Tunggu kalau buat program dekat tempat kampung kita baru kita pergi. Maknanya tahap kita nak jumpa orang soleh ni macam dengan orang soleh lain lah. Tak ada apa ni kita sebut ranking kan. Sekarang cuba letakkan ranking yang sangat kita nak jumpa selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Maryam alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar. Okay, habis cerita tentang kedua. Ada nak tanya tentang Ummu Jamil tadi? Jadi apabila Allah masukkan dia, Allah sebut fi jidha hablum min masad, maksudnya Allah juga akan masukkan dia bersama dengan yang dia sumpah tadi, rantai dia tu kan yang melilit dia. Begitu juga aku akan diikalmu, diikat dengan tali, lalu dia akan masuk dalam neraka bersama dengan suami kamu. Okey, merupakan satu siksa yang ya Allah ya, sebab dia suka mengapi-apikan kan. Okay, wallahu a'lam. Okay, kemudian insan ketiga, kita ni dah 9:30, kita ambil satu lagi, iaitu pada ayat yang ke-33, surah yang ke-33 ayat 50. Okay. Cari surah yang ke-33 ayat 50. Okay, surah apakah surah yang ke-33? Surah Al-Ahzab. Ya, betul, surah Al-Ahzab. Okay. Okay, kita tengok siapa nak baca. Ustazah bagi ruang sekejap, siapa nak baca ayat ini? Siapa teringin nak baca ke, nak buka peluang ke? Okay. Satu ayat je, bukan banyak pun. 33 ayat 50. Tak ada? Azrina nak baca, Azrina? Saya uzur Ustazah, minta maaf sangat. Okey, tak apa. Okay, kita tengok a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berbunyi, ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatikan allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi dalam ayat ni disebut apa dia? Wa imra'atan mu'minatan, dan perempuan mukmin. Okay, siapa dia wamra'atan mu'min ini? Kita tengok dulu terjemahan dia. Dia kata, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kahwin dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa sahaja yang engkau perolehi dalam peperangan yang digunakan oleh Allah. Begitu juga dengan anak-anak perempuan daripada saudara lelaki bapamu, anak-anak perempuan daripada saudara perempuan
bapamu. Anak-anak perempuan daripada saudara lelaki ibumu dan anak-anak perempuan daripada saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi seandainya Nabi ingin menikahinya sebagai keistimewaan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba-hamba perempuan mereka yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jadi ayat ini kalau kita tengok kan cerita tentang Ummu Syari, iaitu kalau kita tengok Ummu Syari ni dia kata dia dibolehkan untuk Nabi iaitu memiliki wamra'atan mu'minatan, perempuan mukmin yang dia menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi nak kahwin dengan dia boleh, tak payah bagi mas kahwin, dia akan serahkan diri kepada Nabi SAW. Subhanallah kan. Jadi sebab turun ayat ni dia kata cerita dia macam ni, okay? Daripada dari Ummu Hani binti Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Hani bin Abi Talib, tetapi Ummu Hani tolak. Rasulullah pun menerima penolakan Ummu Hani. Setelah terjadinya peristiwa ni, turun ayat yang menegaskan bahawa wanita yang tidak turut berhijrah tidak halal dikahwini oleh Rasulullah. Sehubungan dengan itu, Ummu Hani berkata, aku tidak halal dikahwini Rasulullah selama-lamanya kerana aku tidak pernah berhijrah. Okay tak? Ummu Hani ni buat pengetahuan sahabat-sahabat adalah rumah yang Nabi duduk pada masa Nabi nak pergi Isra Mi'raj. Diriwayatkan daripada Abu Hatim, bahawa Ummu Hani dikemukakan bahawa ayat wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalatika, okay, sebagai larangan kepada Nabi untuk mengahwini Ummu Hani yang tidak turut berhijrah. Okay. Lepas tu tentang wa mura'atan mu'minatan berkenaan dengan Ummu Syari ad-Dausiyah yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad yang bersumber daripada Munir bin Abdullah Ad-Dawli bahawa Ummu Syari Ghaziyah binti Jabir bin Hakim iaitu menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dikahwini. Dia adalah seorang wanita yang cantik dan Rasulullah menerimanya. Berkatalah Aisyah, tidak ada baiknya seorang wanita yang menyerah diri kepada seorang lelaki untuk dikahwini. Berkatalah Ummu Syari, kalau begitu akulah yang kau maksudkan, maka Allah pun memberikan julukan mu'minatan wa mra'atan mu'minatan, okay? Iaitu wanita wahabat nafsaha, okay, dia kata iaitu akulah wanita yang Allah maksudkan dengan wa mra'atan mu'minatan yang wahabat nafsaha lin nabi, iaitu wanita yang dia serahkan dirinya untuk Nabi kahwin dengan dia tanpa mengeluarkan mas kahwin. Maksudnya Allah redha tak akhlak daripada Ummu Syari? Allah redha tak? Allah redha. Bayangkan. Dia tak kisahlah, asal aku menjadi isteri Nabi pun cukuplah. Yang aku nak adalah sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nak bagi tahu kan bahawa boleh untuk Nabi je lah. Dan kalaulah wanita ni undang-undang ni memang untuk Nabi boleh. Kalau orang lain, contohnya anak kita nak kahwin kan, dia nak kahwin pada lelaki, lepas tu dia bincang lah dengan lelaki, okay, tak apalah kita kongsi dua lah bayar mas kahwin, ada mak nak mas, boleh tak? Dibolehkan. Kerana kes apa? Apabila hukum yang ada di sini itu perempuan yang beriman, dia telah menyerahkan diri dia, okay tak? Tapi apabila Allah sebut lin Nabi, khas untuk Nabi semata-mata, kepada orang lelaki wajib je memberikan mas kahwin walau dengan kadar macam mana sekalipun. Sepenuhnya ditanggung tidak boleh, mesti diberikan juga. Okay, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi oleh sebab itu kalau kita tengok Allah ni apabila berlakunya
untuk cut supaya tak jadi kelahi tu berterusan. Allah tahu kan sebabnya Aisyah ni dia ada rasa cemburu hati sedikit. Ya Allah, kahwin, ya Rasulullah kahwin. Orang ni pula seluruh diri nak kahwin dengan Rasulullah. Jadi lagilah banyak masa dia tak bersama dengan Nabi kan. Sebab apabila Nabi kahwin ramai, jadi banyak tak masa Nabi untuk berangan dengan isteri-isteri Nabi. Taklah. Sebab malam ni dengan orang ni, malam ni dengan orang ni, malam ni dengan ni. Nak tunggu turn balik jadi lambat. Bayangkan. Sebab itulah ciri-ciri wanita terbaik sentiasa menunggu-nunggu kedatangan suami dia. Tunggu dan dia rasa bahawa apabila suami yang bersama dengan dia itu adalah satu rahmat, satu anugerah, satu rezeki daripada Allah untuk diri dia. Jadi lepas ni kita kena belajar untuk tidak mengeluh kalau duduk dengan suami. Kalau dia tak ada senang, puas hati. Tak kot lah na'udzubillah min zalik. Sebab dalam hati ni tak nampak kebaikan yang kita dapat melalui suami. Okey. Wallahu a'lam. Kita ambil 3 sahaja untuk siri yang pertama kali ini dengan masa yang tidak berkesempatan kepada kita. Ustazah mohon ampun dan maaf daripada sahabat-sahabat semua. Dan sesungguhnya segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang kurang datang daripada kelemahan dan kedhaifan diri saya sendiri. Aqulu li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, alhamdulillah. Allahu fiik. Allah khairan jaza ustazah. Tadabbur lah ini, masya-Allah. Wanita-wanita yang hebat. Kita ada 7 lagi wanita. Allahu akbar, masya-Allah. Mudah-mudahan dah dapat bersambung lagi, insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita. Suara Mira agak jauh lah Mira. Ya? Tak tenggelam tapi jauh. Okey, baik. Dekat sikit. Maaf Zaza. Okey, baik. Dengar suara saya? Dengar. Dah jelas dah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wanita-wanita hebat ini. Mudah-mudahan kita dapat nanti bersama dengan wanita-wanita yang hebat yang saya ceritakan ini, masya-Allah. Kepada tim Kemenul Iman, satu pencinta kita bersama dengan Korban Salim. Juga kuliah-kuliah yang seterusnya sila boleh rujuk di grup masing-masing. Jadi dari Kemenul Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surah As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira. Okey, ada Kak Bonda Rosniati nak sebut apa-apa kan? Zakat pun tak dengar. Ustazah minta maaf hari ni dengar Ustazah separuh Ustazah, minta maaf sebab tadi hari ni pergi kubur Ustazah. Dan kalau hari Jumaat kena buat time tu lari sikit. Tak maaf Ustazah ya. Okey, Ustazah suruh tadi Ustazah tu mengaji, ingat nak mengaji tapi tak sempat. Okey, tak apa. Okey, jadi sebelum kita menutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr, suka Ustazah nak mewar-warkanlah hendak kepada sahabat-sahabat bahawa insya-Allah pada tahun hadapan Ustazah akan membuka tahfiz lil banat, pondok pengajian Al-Quran USTC lil banat di sini. Tapi Ustazah hanya terhad kepada 10 orang sahaja. Tidak siapa yang rasa dia ada anak-anak yang dah mahir Quran, maknanya dah pandai baca Quran, untuk Ustazah terapkan kepada mereka bahagian pengajian Al-Quran. Dan bukan benda yang senang lah saya sebut sebabnya pondok pengajian Al-Quran lil banat ini dia belum lagi berdaftar, sebabnya kita kena running dulu baru kita boleh daftar. Mana-mana tempat institusi kan dia kena ada orang yang kita nak tunjuk bukti bahawa benda tu berjalan.
Jadi ini adalah batch pertama yang akan Ustazah ambil. Untuk dia adalah orang yang struggle. Bayangkan macam Nabi lah berhijrah ke Madinah orang pertama. Okay, tak? Jadi setiap kali menjadi orang pertama ni, orang Allah muliakan as-sabiquna sabiqun, itu orang yang mula-mula. Jadi moga-moga dengan asbab mereka ini akan menjadikan satu mercu tanda lah, tentang pergerakan, bahawa tentang urusan dakwah yang bakal Ustazah laksanakan di sini, insya-Allah untuk kita melahirkan Sri Kandi yang baik, yang hebat. Sebab tu Ustazah memilih kepada Sri Kandi, dan hari ini adalah tajuknya kerana wanita ini Allah turunkan Al-Quran, kan? Dan dengan sebab itu Ustazah nak mohon kepada sahabat-sahabat manalah tahu kok lah daripada Gema Nur Iman nak menaja seorang pelajar. Manalah tahu kan dari setiap bulan kita daripada grup ini nak menaja satu orang. Okay. Jadi kita akan cari orang yang belajar dengan tajaan daripada ni. Okay. Minta daripada grup ini mungkin satu tajaan, mungkin pada ini satu tajaan. Kita buka hanyalah 10 orang pelajar sahaja. Okay. Moga-moga kalau benar bagi dikata, Allah akan melimpahkan lagi rezeki kepada sahabat-sahabat untuk terus bersama membantu gerak kerja Ustazah. Ustazah bukan nak apa pun untuk menaja pada pelajar-pelajar ini. Moga-moga mereka ini akan terus berkembang. Dan subhanallah, Ustazah menjadikan bahawa corak harian mereka, amalan-amalan zikir mereka adalah melalui buku Ma'alimul Abrar. Kan? Buku tu ada sebagai satu panduan sepenuhnya untuk kehidupan dia dalam bab zikir harian. Kan? Dan kita akan menggunakan untuk melahirkan wanita-wanita ini yang boleh bertadabbur dan bertazakur Al-Quran. Itu plan yang kita bawa. Sebab tu mereka kena memahami Al-Quran sedalam-dalamnya. Paling tidak kena tahu apa makna dia, tahu nama surahnya, tahu kan tak selok belok dia, tahu asbabun nuzul dia. Benda tu yang paling di-highlightkan. Dan apa sangkut paut ayat Quran ini, mana hadis yang menerangkan dia, itu benda. Dan insya-Allah doakan untuk Ustazah jika tahfiz ini berjaya. Jika tahfiz ini berjaya, kita akan terus melangkah kepada fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga. Tolong mute-kan suara Kak Rahimah tu. Okey. Umi lah tu. Yelah. Jadi okey. Tahap umur berapa Ustazah? Umur dia? Tahap umur tak kisah umur berapa, sanggup untuk duduk dekat asrama dan dia boleh baca Quran dan dia bersedia untuk dididik. Admin tolong tutup. Okey. Jadi tak kisahlah. Tapi sanggup duduk di sini lah. Betul-betul. Dan alhamdulillah sekarang ni tengah buat untuk fasal dalam lebih kurang dalam 40% lagi kan. Tangga belum siap lagi. Cat elektrik, tengah pasang elektrik, lepas tu pelantaian iaitu untuk pasang mozaik. Itulah antara benda yang belum siap lagi lah. Sikit lagi, tak adalah banyak sangat pun. Moga-moga sempatlah disiapkan sebelum masuk tahun depan untuk kita menyiapkan tempat tersebut. Dan fasal ketiga yang bakal saya nak buat adalah pondok dewasa. Tengah buat plan untuk pondok dewasa. Semoga Allah menghimpunkan wanita-wanita ini daripada kecil dengan klinik Quran, daripada dewasa, daripada remaja adalah tahfiz lil banat, daripada dewasanya adalah pondok dewasa di tempat ini. Dan Ustazah menjemput sebagai Gema Nur Iman. Kok nak buat lawatan ke sini bersama di sini kan, bertausiah bersama dengan Ustazah di sini insya-Allah. Okey. Jadi kita tambah dengan baca. Wal aslan tasbih kafarah. Subhanallah. Ya. Nak tanya sikit. Tempat dia kat mana Ustazah? Dekat Setiu, Terengganu. Oh, Setiu Terengganu. Dia punya kerjaan tu berapa Ustazah? Yuran dia 350. Oh, 350. Okey, kita Ustazah insya-Allah. Teruskan Ustazah, minta maaf ganggu. Tak apa. Jadi kita tangguhlah dengan bacaan wal asr tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار
Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya dhal jalali wal ikram. Ya dhal jalali wal ikram. Ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tengah hari nanti jam 1.15 kita akan bersama dengan Ustazah dalam siri menghayati menyingkap rahsia di sebalik nama-nama surah dalam Al-Quran, itu surah yang ke-7, surah Al-A'raf. InsyaAllah dalam kongsi tadabbur bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah minta maaf. Ada jemaah yang PM saya tanya apa nama ma'had di Setiu tu sebab ada saudara yang terdekat tinggal di sana. Okey, ma'had ni belum lagi berdaftar kan. Saya kata kita baru kerangka kena wujudkan dulu. Tapi tempat ni namanya adalah USTC, Ustazah Suraya Tarbiyah Center. Kalau tanya apa tarbiyah stay dulu namanya. Jadi tarbiyah dekat signboard kat luar ada tarbiyah stay. Baik. Kampung Beristoku UFTC. Semoga dipermudahkan, diperluaskan rezeki untuk menjalankan semua apa yang Ustazah jalankan, insyaAllah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian. Okey, sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimudahkan segala usaha. Assalamualaikum. Salam. Khairan katsira Ustazah. Terima kasih semua. Jumpa petang nanti insyaAllah. Baik Mira, insyaAllah. Selamat minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup link dulu. Sila Bunda. Lapar dah ni. Tak belum bangun lagi daripada 6.30 kita duduk sini. Pahala jihad penuh dah. Boleh lah apa. Sebab ni nak kena naik ke atas tu lah tu yang bercerita-cerita tu. Tunggu sekejap lagi. Okey, jumpa lagi petang nanti insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tak tutup lagi ni. Recording, Allah. Marah di